Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita sama-sama dapat berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Dan diucapkan alhamdulillah kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dan usia kita, sehingga hari ini kita masih lagi berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidupnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempunyai matlamat ataupun tanggungjawab, yang mana di antara matlamat dan tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini matlamat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usia dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan nikmat umur dan usia ini untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di penghujung bulan Rajab, yang mana ingin saya sentuh sedikit mengenai tentang bulan Rajab ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Rajab ini, yang mana bulan Rajab ini di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perkiraan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bulan. Di dalam bulan Hijrah terdapat 12 bulan, bermula dengan bulan Muharram sehinggalah bulan Zulhijjah. 12 perkiraan bulan ini yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat yang dibacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu aku jadikan 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram ini adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Yang mana 4 bulan ini adalah bulan yang diharamkan untuk berperang, untuk mengangkat senjata. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam bulan Rajab ini, kalau kita lihat tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ulama mentafsirkan di dalam perbahasan di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, bulan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab ini adalah bulan yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala membesarkan bulan ini, yang mana di dalam bulan ini terdapat beberapa peristiwa yang secara ma'rufnya ataupun secara maklumnya semua kita ketahui, iaitu berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Walaupun perbahasan di kalangan ulama khilaf tentang berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ada yang mengatakan berlaku di dalam bulan Ramadan, 29 Ramadan. Ada yang mengatakan berlakunya di dalam bulan Rabiul Awal. Ada yang menyatakan berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj itu di kalangan ulama menyatakan berlakunya di dalam bulan Rabiul Akhir. Tetapi secara umum di kalangan ulama yang mana bersependapat berlakunya pada bulan Rajab. Ala kulli hal, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan perlu kita melihat kepada tarikhnya, bilakah berlakunya, tetapi peristiwa intipati ataupun pengajaran yang begitu besar yang berlaku di dalam peristiwa tersebut. Dan di dalam bulan Rajab itu juga tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ataupun berlakunya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlakunya satu peristiwa yang dinamakan hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah ini tuan-tuan dirahmati Allah adalah hijrah yang pertama, yang mana hijrah umat Islam ke kota Habsyah disebabkan pada peringkat awalnya umat Islam terlalu sedikit kuantitinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan mereka masih lagi muda, keimanan mereka tidak mantap. Lalu kaum musyrikin ataupun puak kafir menindas dan menekan umat Islam. Lalu sahabat berjumpa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang perlu kita lakukan kerana mereka sedang menindas dan menekan umat Islam. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Habsyah, ya, untuk duduk di sana, memantapkan keimanan mereka, menambahkan jumlah umat Islam. Ini berlaku di dalam bulan Rajab. Muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah. Begitu juga peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rajab adalah pembebasan Baitul Maqdis, kota suci setelah Baitullahil Haram wa Madinatul Munawwarah. Baitul Maqdis adalah satu kota yang suci, yang mana di tempat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya bi 'abdihi lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram ila masjidil aqsa, sehinggalah ke masjidil aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada mereka sebahagian tanda kekuasaan kami. Muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah, pembebasan kota Baitul Maqdis berlaku di dalam bulan Rajab, yang mana pada peringkat awalnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membuka Baitul Maqdis, setelah mana umat Islam memerintah dan memegang Baitul Maqdis. Diceritakan di dalam sirah selama 500 tahun umat Islam memegang Baitul Maqdis, memerintah Baitul Maqdis, disebabkan kealpaan,
disebabkan kelalaian, disebabkan keselesaan umat Islam, maka tentera ataupun musuh Islam ataupun Yahudi yang mana mereka mengambil Baitul Maqdis ataupun kota suci ini, yang mana diceritakan di dalam sirah mereka memegang selama 50 tahun Masjidil Aqsa yang berada di Palestin sekarang ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Berlaku di dalam bulan Rajab. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi yang mana mengambil semula Baitul Maqdis, yang mana berlaku pembebasan Baitul Maqdis setelah mana 50 tahun Yahudi memegang tampuk kepimpinan ataupun negara ataupun kota suci itu selama 50 tahun, lalu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di dalam bulan Rajab. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang mana pada akhirnya sekali lagi Yahudi memegang semula ataupun mencengkam semula, sehinggalah hari ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rajab ini, tuan-tuan dirahmati Allah, mengambil pengajaran daripada peristiwa ini, tuan-tuan dirahmati Allah, umat Islam perlu bersatu. Kekuatan umat Islam itu perlu ada untuk kita melawan Yahudi dan Nasara, yang mana mereka tidak pernah berhenti, mereka tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan umat Islam, mengeluarkan manusia yang beriman kepada Allah daripada cahaya kepada kesesatan. Ini agenda Yahudi dan Nasara, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sesekali redha Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu mengikut millatahum, cara hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut hatta dinahum, sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Allah tidak sebut dinahum, tetapi Allah menyebut dengan menggunakan millah, millatahum, yakni cara hidup mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun kita tidak ikut agama mereka, tidak masuk di dalam agama mereka, tetapi mereka amat gembira, memadai bagi mereka apabila umat Islam itu mengikut cara hidup mereka. Ini yang berlaku, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan bulan Rajab ini, tuan-tuan dirahmati Allah, untuk kita bersama mengukuhkan hubungan umat Islam itu sendiri, memperkuatkan akidah kita, menguatkan kemantapan akidah kita, pegangan kita, dan jangan sesekali kita bercerai-berai ataupun memutuskan hubungan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala sebut, jangan kamu sesekali bercerai-berai ataupun berpecah belah. Muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah. Pada malam ini kita meneruskan itu sebagai mukaddimah sebelum kita memulakan pengajian kita pada malam ini, untuk kita meneruskan perbahasan di dalam kitab Al-Khataya fi Nazaril Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita menyambung perbahasan kita yang mana kita telah masuk di dalam tajuk ataupun maudhu' memakan harta orang lain dengan cara batil. Memakan harta orang lain dengan cara batil. Muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah. Sebelum daripada itu kita telah bincangkan mengenai tentang satu tajuk yang besar ataupun satu tajuk, iaitu aturan bermuamalat di dalam Islam, yang mana di dalam kehidupan manusia ini, tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam syariat Islam itu sendiri, aturan ajaran Islam itu sendiri, yang mana pernah saya sebut di dalam kuliah saya sebelumnya, yang mana manusia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan aturan untuk manusia itu, syariat ajaran Islam kepada manusia itu, yang mana adanya fiqhul ibadah. Ya, fiqhul ibadah adalah mengenai tentang soal, menyentuh soal ibadah kita, salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita.
ibadah-ibadah yang lain, fiqhul ibadah. Kemudian di sana, di dalam syariat ataupun ajaran Islam itu terdapat yang mana disebut fiqhul muamalat. Ya, fiqhul muamalat yang mana membincangkan tentang soal hubungan kita dengan manusia. Ya, pekerjaan kita, urusan kita, ya, begitu juga dengan berniaga kita. Ya, semua urusan dengan manusia, ya, dipanggil fiqhul muamalat, membincangkan tentang perkara-perkara berkaitan tentang urusan kita sesama manusia. Perkara yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah, disebut fiqhul munakahat, membincangkan tentang soal perkahwinan, kehidupan berkeluarga, soal nafkah, soal talak, soal bagaimana rujuk, begitu juga dengan soal-soal kebahagiaan rumah tangga, semuanya dibincangkan di dalam fiqhul munakahat. Dan perkara yang keempat, tuan-tuan dirahmati Allah, adalah fiqhul janayah. Fiqhul janayah adalah membincangkan tentang hukuman janayah yang berat yang dilakukan oleh manusia. Maka itu dibincang di dalam fiqhul janayah, yang mana apabila melakukan janayah yang besar, apakah hukumannya, maka terdapat di dalam perbincangan perbahasan fiqhul janayah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah. Baik, bermuamalat kita dengan manusia, dengan kita, urusan kita, sama ada mungkin dalam perniagaan, dalam soal kita bekerja, dalam soal kita urusan berniaga, semuanya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya suatu dosa ataupun kesalahan, terdapatnya kesalahan yang manusia lakukan. Di antaranya tuan-tuan dirahmati Allah, perbincangan di dalam kitab ini memakan harta orang lain dengan cara batil. Apabila kita berurusan sesama manusia, kita berurusan dengan orang lain, terdapat sebahagian manusia yang mana mereka telah melakukan satu dosa. Dosa yang disebut adalah memakan harta orang lain dengan cara batil. Begitu juga di dalam kitab ini akan bincangkan satu persatu, tuan-tuan dirahmati Allah, bermuamalat dengan manusia yang mana sebahagian manusia ada melakukan penipuan. Di antara manusia, tuan-tuan dirahmati Allah, ada yang melakukan satu dosa ataupun kesalahan yang dinamakan rasuah. Begitu juga akan dibincangkan di dalam kitab ini, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat satu persatu, tuan-tuan dirahmati Allah. Tajuk pada malam ini yang akan kita sama-sama bincangkan, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas." Allah Subhanahu wa taala sebut, dan janganlah kamu memakan harta orang lain. Wala ta'kulu ditafsir juga dengan jangan kamu mengambil harta orang lain. Bainakum, di antara kamu itu, bil batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kamu menggunakan harta kamu itu untuk diberikan kepada ilal hukam. Ilal hukam siapa dia, tuan-tuan? Para hakim. Wa tudlu biha ilal hukam, diberikan kepada para hakim, ataupun dalam arti kata yang lain, memberikan rasuah kepada hakim-hakim. Litakulu fariqan min amwalin nas, untuk kamu mendapat sebahagian harta mereka, ataupun untuk kamu memakan sebahagian harta mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil batil ini, tuan-tuan dirahmati Allah, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang telah diharamkan oleh syarak, dengan cara kezaliman, dengan cara penipuan, dengan cara kesalahan. Semuanya itu, tuan-tuan dirahmati Allah, menjadi suatu perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk manusia melakukan perkara tersebut. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia ini yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan satu persatu kemewahan dunia ke atas dirinya, tuan-tuan dirahmati Allah, apabila dia tidak meletakkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia tidak meletakkan kepada dirinya sifat qanaah, cukup, maka terkadang tuan-tuan dirahmati Allah, ada manusia yang mana ingin mengambil, mengaut keuntungan ataupun menjadikan kehidupannya senang dengan dia mengambil harta ataupun harta dengan jalan yang salah, dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebahagian manusia, tuan-tuan dirahmati Allah, dia rasa tidak cukup. Dia inginkan harta demi harta. Dia ambil harta untuk memberikan kemewahan di dalam kehidupannya, sehingga kan dia tidak kenal tentang soal halal dan haram. Islam tidak menegah untuk dia menjadi kaya. Islam tidak melarang untuk dia hidup dalam keadaan yang mewah. Tetapi Islam melarang dengan cara dia mengambil untuk kemewahan dirinya, untuk kesenangan dirinya dengan cara yang salah, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuan-tuan dirahmati Allah? Dengan memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara mencuri, dengan cara merompak, dengan cara merasuah. Ini adalah suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk manusia. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah, sedangkan orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia ingin mengambil sesuatu ataupun ingin menjadikan kehidupannya kehidupan yang sempurna, dia memilih ataupun dia melihat kepada tentang hukum hakam. Apabila dia bekerja, maka dia bekerja dengan bersungguh-sungguh, tidak ada campur mengadukkan tentang perkara yang haram, perkara yang syubhah. Apabila dia ingin memastikan kehidupannya kehidupan yang sempurna, memastikan apa yang dia bawa balik untuk diberikan kepada isteri dan anaknya, tuan-tuan dirahmati Allah, sudah tentu dia melihat dulu kepada tentang soal haram, tentang soal halal. Ini orang yang ada iman di dalam dirinya, orang yang ada taqwa di dalam dirinya. Sebaliknya tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang tidak memikirkan tentang soal halal dan haram, mereka ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut taqwa di dalam dirinya. Sebab itu dia tidak rasa bersalah untuk mengambil dengan jalan yang salah, dengan jalan yang batil, untuk semata-mata memuaskan hawa nafsunya, memastikan hidupnya kaya raya dengan jalan yang tidak betul. Muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah, perkara ini perlu dilihat dengan serius, tuan-tuan dirahmati Allah, kerana apa yang kita ingin bawa balik ke rumah kita, ingin kita suapkan ke dalam mulut isteri dan anak kita, ya, apabila ianya melibatkan tentang soal halal dan haram, tuan-tuan dirahmati Allah, pendapatan yang kita bawa balik adalah daripada sumber yang haram, akan menjadikan kemudaratan kepada isteri dan anak kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebut kullu lahmi nabatin min haram fannaru aula bih. Setiap anggota tubuh badan yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang lebih utama untuknya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah, apa yang kita bicarakan pada malam ini, tuan-tuan dirahmati Allah, bukan menuju kepada kita semua. Dan saya yakin kita semua di dalam ini, tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah, dipelihara oleh Allah mudah-mudahan daripada perbuatan-perbuatan yang kita bincangkan pada malam ini. Tetapi apa yang kita bincangkan mengenai tentang perkara ini, supaya ianya menjadi peringatan kepada kita, bahkan untuk kita memberi nasihat kepada orang lain, ataupun kita memberi nasihat kepada mungkin di kalangan ahli keluarga kita ataupun sahabat kita. Kita sebarkan perkara ini kepada mereka, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik.
Termasuk di antara malapetaka yang memimpin masyarakat kita sekarang ialah memakan harta orang lain atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan. Memang benar sebagai usaha untuk menangani masalah ini agar jangan sampai terjadi perselisihan antara individu. Peradaban moden telah menetapkan undang-undang untuk mengatur sistem masyarakat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun undang-undang di dalam Islam itu telah tertakluk ataupun telah wujudnya, bagaimana jenayah-jenayah yang berlaku, yang dilakukan oleh manusia, maka ini hukumannya. Merompak dan mencuri, ini hukumannya. Mengambil harta orang lain, sama ada dengan apa cara sekalipun, apabila disebut dengan bil batil, dengan cara yang salah, termasuklah dengan cara penipuan, dengan cara kezaliman, dengan cara mencuri, semua itu tergolong di dalam bil batil. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan di dalam undang-undang Islam. Walaupun di dalam kitab ini menyatakan ditetapkan undang-undang untuk mengatur sistem masyarakat peradaban moden, mungkin ya, di dalam negara kita sendiri ataupun negara yang lain yang telah menetapkan undang-undang, apabila melakukan kesalahan ini, maka ini hukumannya. Ya. Sedaya upaya negara itu mencipta ataupun meletakkan undang-undang supaya tidak berlakunya di dalam masyarakat itu ya, perkara ataupun jenayah yang seperti ini. Ya. Tetapi sangat disayangkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tidaklah membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Penyebab utamanya ialah kerana lemahnya imej beragama dan tidak adanya pendidikan akhlak yang baik bagi individu-individu masyarakat. Sebagai akibatnya, maka meja kehakiman dipenuhi dengan kes-kes pengaduan dan tuduhan, sehingga hakim-hakim dibuat ditenggelami olehnya. Mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terkumpul itu secara kes per kes. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terlalu banyaknya kalau kita lihat sekarang ini, tuan-tuan dirahmati Allah, yang mana kes tidak dapat diselesaikan, tuan-tuan dirahmati Allah, menunjukkan banyaknya jenayah-jenayah yang berlaku di mutaakhir ini ataupun di akhir zaman ini, tuan-tuan dirahmati Allah, dan tidak dapat diselesaikan. Ya, bermacam-macam jenayah. Kalau kita sebut, tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin tidak perlu kita sebut, kerana kita sendiri maklum. Ya, kadang-kadang ya, tertangguh dengan begitu lama sekali, tuan-tuan dirahmati Allah. Disebabkan apa dia, tuan-tuan? Disebabkan terlalu banyaknya kes itu ya, yang tidak mampu ditampung. Kalau nak dibawa ke pengadilan ataupun ke mahkamah, maka tidak ada masa yang mencukupi untuk nak menyelesaikan masalah ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana ya, di dalam kitab ini menyebut adalah disebabkan ya, tidak adanya pendidikan kepada masyarakat itu sendiri, keruntuhan akhlak di dalam masyarakat itu sendiri, tuan-tuan dirahmati Allah. Apabila rosaknya akhlak bagi masyarakat, apabila masyarakat tidak ada lagi pendidikan mengenai tentang soal halal dan haram, ya, maka berleluasanya jenayah-jenayah, tuan-tuan dirahmati Allah. Ya, apabila ya, masyarakat itu tidak ada akhlak, ya, buruknya akhlak mereka, maka menjadi akibat negara itu dibebani dengan masalah-masalah jenayah. Muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah, kita boleh lihat kalau kita buat perbandingan, tuan-tuan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangunkan kota Madinatul Munawwarah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan kota Madinah selepas berhijrah daripada kota Makkah, bagaimana Rasulullah berjaya mendidik masyarakat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kota Madinah itu baldatun thayyibatun, negara yang baik, negara yang mendapat keamanan, negara yang mendapat kesejahteraan,
mendapat payungan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Memberi pendidikan di sini bermaksud apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan tentang soal syariat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kefahaman kepada masyarakat mengenai tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pada ketika itu terdidik dengan pendidikan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana manusia pada ketika itu memahami akan sepenuhnya syariat Islam. Dan dalam masa yang sama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik masyarakat dengan akhlak yang baik. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kota Madinah itu digelar ataupun diceritakan di dalam hadis ataupun di dalam sirah bagaimana kegemilangan kota Madinah ataupun ketamadunan kota Madinah pada ketika itu di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dibawa kepada zaman sahabat ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan tabi'in salafun salih, yang mana kegemilangan Islam itu ataupun kegemilangan ataupun kejayaan negara itu yang mana tidak dibebani dengan masalah-masalah jenayah yang berat, walaupun tidak dinafikan adanya jenayah-jenayah, tetapi mampu dibendung. Kenapa tuan-tuan dirahmati Allah? Kerana jenayah itu tidak banyak berlaku di zaman tersebut. Muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah, inilah yang boleh kita buat perbandingan, ya, yang mana apabila negara itu diterapkan dengan soal pendidikan, diterapkan dengan soal takwa, dibentuk masyarakat dengan pembentukan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka negara akan menjadi negara yang terbaik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sekiranya anna ahlal qura, penduduk negeri itu ataupun negara itu, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka pasti kami akan buka keberkatan. Untuk apa dia tuan-tuan? Untuk negara tersebut. La fatahna alaihim barakat, kami buka pintu-pintu keberkatan. Keberkatan ini secara umumnya tuan-tuan dirahmati Allah diguna dengan kalimah barakah. Barakah ini tuan-tuan dirahmati Allah kalau ditafsirkan yang mana apa yang membawakan kepada kebaikan, apa yang dibawakan kepada kesejahteraan, keamanan, ini adalah barakah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkatan kepada penduduk bumi itu ataupun negara itu? Tuan-tuan dirahmati Allah, dua saja. Amanu wattaqau, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan hanya sekadar melafazkan di mulut amanna billah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, bukan hanya sekadar dilafaz di bibir, tetapi beriman kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah yang kita bincangkan dengan panjang lebar tadi tuan-tuan dirahmati Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi Allah sebut, tetapi mereka mendustakan kami. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, keterangan-keterangan kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka rasalah apa yang telah mereka lakukan. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, jenayah demi jenayah, ya, satu persatu kekacauan yang berlaku di dalam negara ataupun di dalam masyarakat ini merupakan satu bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan dirahmati Allah? Apabila masyarakat tidak lagi berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala.
Muslimin muslimat dirahmati Allah. Beberapa banyak kes yang terbengkalai membuatkan persoalan menjadi sia-sia kerana belum boleh ditangani. Rasa kurang percaya akhirnya tumbuh dalam hati masyarakat, dan sekaligus hal ini menjadi semangat bagi para penjahat dan kaum penipu untuk lebih giat lagi melancarkan kegiatan mereka. Mereka merasa aman dari undang-undang kerana tidak ada seorang pun yang menggugat perbuatan mereka kecuali dengan jerih payah yang maksimum dan setelah berlakunya waktu yang panjang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila undang-undang itu tidak dikuatkan, apabila undang-undang itu tidak lagi dipandang, ya, apabila tidak dilaksanakan dengan sebetul-betulnya, tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang ingin melakukan jenayah, orang yang ingin melakukan kerosakan ini, tuan-tuan dirahmati Allah, ya, tidak merasa takut dan tidak merasa bimbang untuk melakukan jenayah. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam dada-dada akhbar, tuan-tuan, ya, bermacam-macam jenayah yang berlaku, tuan-tuan. Minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan ahli keluarga kita daripada kecelakaan, daripada musibah-musibah seperti ini, tuan-tuan dirahmati Allah, ya. Baik. Sikap agama Islam dalam menghadapi hal seperti ini telah menetapkan undang-undang yang menghukum siapa saja yang berani melanggar hak-hak orang lain. Selain itu, Islam juga mengarahkan jiwa manusia dan perasaan mereka ke arah takut kepada Allah agar mereka berjalan pada garis yang lurus dalam perhubungan dengan orang lain, dan agar mereka menghindari memakan harta yang bukan haknya sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila meletakkan undang-undang, apabila meletakkan tentang soal takwa pada diri seseorang itu, tuan-tuan dirahmati Allah, maka sudah tentu, ya, tidak akan berlakunya jenayah-jenayah yang berat, tuan-tuan dirahmati Allah, ya, apatah lagi dengan urusan muamalah kita dengan sesama manusia, ya. Tidak akan ada orang yang ingin memakan harta orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara penipuan, dengan cara kezaliman, dengan cara mencuri, dengan cara merompak, ya. Apabila adanya di dalam diri seseorang itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan dikuatkan dengan peraturan-peraturan ataupun undang-undang, ya. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, bukanlah jalan penyelesaiannya undang-undang itu sahaja, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebaliknya, diberikan pendidikan kepada masyarakat, ya, diberikan pendidikan kepada mereka, dan begitu juga tuan-tuan dirahmati Allah, diri sendiri, individu itu masing-masing yang mana perlu ada tentang soal takutnya kepada azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita sentuh sedikit, tuan-tuan, hukuman-hukuman yang kalau kita lihat di dalam Islam, ya, hukuman-hukuman yang kita lihat di dalam Islam yang telah termaktub di dalam Islam, tuan-tuan dirahmati Allah, di antaranya hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan hukuman itu mungkin dari sudut pandangan penglihatan kita ianya merupakan satu hukuman yang berat, yang amat berat, ya. Tetapi kita lihat di antara hikmah hukuman itu, tuan-tuan dirahmati Allah, untuk mendidik manusia. Mereka yang melihat akan hukuman itu berjalan, mungkin mereka yang tidak melakukan kesalahan, mereka melihat dan menjadikan sebagai suatu keinsafan kepada mereka, ataupun berjaga-jaga untuk diri mereka. Dan kepada orang yang melakukan jenayah, mereka melihat akan hukuman itu, tuan-tuan dirahmati Allah, yang mana tidak akan berani untuk melakukan jenayah tersebut. Di antaranya, tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam hukum, soal hukum hudud, yang mana hukum mencuri, Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan dipotong akan kedua tangannya.
Maknanya dipotong tangannya apabila mencuri. Ini hukuman yang jelas di dalam Islam. Tetapi adakah apabila curi duit RM5 potong tangan? Tidak, tuan-tuan dirahmati Allah. Ulama bincang pula. Ya, sekadar mana yang akan dikenakan hukuman, yang dikatakan mencuri, yang mana dikenakan potong tangan. Ada dia punya garis panduan ataupun kadarnya. Bukan curi selipar tangkap potong tangan. Tidak, tuan-tuan dirahmati Allah. Islam bukan begitu. Ya, Islam mendidik dengan hukuman yang ada itu untuk mendidik manusia menjadi manusia yang baik. Apabila penjenayah-penjenayah melihat inilah hukuman yang akan dikenakannya, maka tuan-tuan dirahmati Allah, mereka tidak akan berani untuk melakukan jenayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebut wal yashhad 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Pernah saya sebut di dalam kuliah saya. Yang mana hukuman itu pula tuan-tuan dirahmati Allah bukan dilakukan di dalam tempat yang tertutup. Allah sebut wal yashhad 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Mesti disaksikan sebahagian manusia, ta'ifatun minal mu'minin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah sebut ayat itu, tuan-tuan? Untuk supaya manusia melihat dan memberikan keinsafan kepada mereka, ketakutan kepada mereka untuk melakukan jenayah tersebut. Kita beri laluan azan, kita akan sambung sedikit lagi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik, kita telah bincangkan suatu perbuatan ataupun dosa yang dinamakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang mana kita telah baca di antara potongan ayat tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Subhanahu wa taala sebut dengan secara jelas, jangan kamu makan harta ataupun mengambil harta orang lain dengan cara yang salah, dengan cara yang batil, dan memberikan rasuah ataupun pemberian kepada hakim-hakim untuk kamu memakan sebahagian daripada harta-harta orang lain. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ini adalah suatu perbuatan ataupun satu dosa. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Tadi ayat bagaimana bermuamalah urusan kita dengan sesama manusia, ataupun lebih tepatnya tuan-tuan dirahmati Allah, apabila kita inginkan sesuatu ataupun kita ingin menjadi sebagai seorang yang berharta, sebagai seorang yang kaya, tergamak kita untuk merampas, mengambil harta orang lain, sama ada dengan cara penipuan, sama ada dengan cara kezaliman dan sebagainya, dengan mencuri. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Ini seumpama ayat yang tadi. Tetapi Allah sebut illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, ya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Tuan-tuan dirahmati Allah, apabila kita berniaga, kita berurusan dengan rakan perniagaan kita, rakan niaga kita, tuan-tuan dirahmati Allah, jangan ada suatu dosa ataupun satu perbuatan yang mana dia mengambil harta ataupun menipu rakan niaganya ataupun rakan kongsinya, ya, sama ada mungkin dengan cara disebut di dalam kitab ini, tuan-tuan, memakan harta orang lain mencakupi segala apa yang dia ambil dari orang lain, baik melalui cara yang zalim seperti merampas, khianat. Ya, kalau rakan kongsi kita, tuan-tuan, kita khianat dengannya, ya, kemudian mencuri, ya, dan begitu juga ataupun dengan cara penipuan seperti mengadakan kontrak palsu dengan orang lain.
Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah perkara ini yang tidak berlaku? Kalau kita tanya kepada diri kita, tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin persekitaran yang pernah kita nampak, tuan-tuan, yang pernah kita dengar, ya, adanya sebahagian manusia yang melakukan jenayah ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Dosa ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu Allah sebut apa dia? Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, yang mana berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ini maksud dia, tuan-tuan, yang mana tidak ada penipuan di dalam perniagaan, rakan kongsi perniagaan tersebut. Saling menghormati hak antara satu sama lain. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang manusia ini, tuan-tuan dirahmati Allah, mula-mula alhamdulillah rasa selesa dengan perniagaan yang kita jalankan. Mungkin dengan rakan kita, dengan urusan dengan kawan kita ataupun rakan niaga yang lain, tuan-tuan dirahmati Allah. Tetapi apabila sedikit demi sedikit yang mana syaitan membisikkan kepada telinga kita, tuan-tuan dirahmati Allah, maka pada ketika itu timbul satu perasaan yang mana ingin melakukan sesuatu penipuan kepada rakan niaga kita ataupun rakan kongsi kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Ingin kita mengambil kesemua apa yang ada pada dirinya, merampas apa yang ada pada dirinya. Kita rasa tidak gembira, tidak rasa selesa dengan kejayaan rakan kita mungkin. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, apabila tidak ada takwa yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan dirahmati Allah, tidak rasa takut kepada Allah dengan azab Allah, dengan siksaan Allah, perniagaan yang kita usahakan tadi, tuan-tuan dirahmati Allah, memberikan kebinasaan kepada kita, mudarat kepada kita. Sedangkan kita berniaga untuk mendapat redha Allah, ya, kita bekerja untuk mendapat redha Allah. Kekayaan yang kita dapat adalah untuk redha Allah. Kesempurnaan hidup kita untuk redha Allah. Ya, tetapi hilang redha Allah itu, tuan-tuan dirahmati Allah. Ya, tidak ada gunanya, tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita berjaya ataupun kita kaya sekalipun, tetapi daripada jalan yang salah, daripada jalan yang tidak betul, tuan-tuan dirahmati Allah, tidak membawa kebahagiaan kepada kita. Secara materialnya, penglihatan secara zahir memang kita lihat dia sebagai seorang yang berjaya, sebagai seorang yang memiliki segala-galanya. Tetapi perlu dilihat dari sudut redha Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sudut bagaimana dia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, ya, satu kisah, tuan-tuan, yang mana mungkin kisah ini masyhur, tuan-tuan dirahmati Allah. Bagaimana sahabat Nabi, ya, yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, yang mana dia amat menitik beratkan tentang soal halal di dalam pendapatannya ataupun makanan yang dibawa masuk di dalam tubuh badannya. Satu ketika, tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, dia memiliki hamba, ya. Apabila dia balik daripada urusannya, dia balik ke rumah dalam keadaan yang begitu lapar, dalam keadaan yang begitu letih. Kebiasaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan bertanya kepada hambanya dahulu, ya, daripada mana makanan yang kamu perolehi, daripada mana kamu dapat. Tapi pada hari tersebut, tuan-tuan dirahmati Allah, terlalu lapar. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus makan. Apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu makan, ya, lalu dia teringat, kebiasaannya dia akan tanya. Tetapi hari itu dia terlupa nak tanya disebabkan lapar. Lalu dia tanya kepada hamba dia tadi ataupun tukang masak dia tadi, daripada mana kamu dapat makanan ini? Dia kata, maaf, hamba ni tanya pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tanya, tuan, kebiasaannya tuan tanya saya daripada mana makanan ini diperolehi. Tapi pada hari ini, waktu ni kamu tak tanya daripada mana makanan ini aku ambil. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tersentak. Oh, ya. Lalu dia tanya, daripada mana? Lalu hambanya jawab, dia kata, makanan ini yang mana
Aku tadi keluar ke pasar. Kemudian aku jumpa dengan pelanggan aku. Aku ni dulu tukang tilik. Ya, yang mana ada pelanggan aku dulu ni, masa dulu dia kata dia pernah berhutang dengan aku. Ya, ada yang tak bayar lagi. Yang mana kamu tilik, kena pula tilik kamu. Jadi sekarang ni upah dia. Aku nak bagi kat kamu. Aku cari kamu lama tak jumpa. Hari ni aku jumpa, aku nak bagi habuan kamu sebab kamu tilik betul. Jadi saya beli makanan dan inilah makanan. Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu apabila mendengar, tuan-tuan dirahmati Allah, kerana tilik itu adalah hukumnya haram. Ya. Dia jolok di dalam mulutnya, mengeluarkan semula makanan yang dimakan. Allahu Rabbi. Tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam hukum fiqh, kita bahas di dalam hukum fiqh. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau tidak tahu, maka tidak menjadi dosa, kesalahan. Dan perkara itu telah pun berlaku dan tidak diketahui, tidak ada masalah dan tidak berdosa. Tetapi kenapa Abu Bakar ini Siddiq yang mahir di dalam hukum, tetapi masih lagi menjolok untuk mengeluarkan makanan yang telah dia makan? Kenapa tuan-tuan dirahmati Allah? Kerana dia merasakan makanan itu adalah makanan yang tidak, pendapatan daripada yang tidak baik, tidak selayaknya untuk masuk di dalam tubuh anggota badannya. Lalu dia mengeluarkan, tuan-tuan dirahmati Allah. Allahu Rabbi. Itu baru makanan yang dia makan, yang mana sumber itu dahulunya dia sebagai seorang tilik, dan kemudian pula makanan itu pun telah dimasukkan dan diketahui setelah dia makan. Masih lagi dia merasa bersalah untuk makanan itu berada di dalam perutnya. Bagaimana tuan-tuan dirahmati Allah, yang mana kita yang secara sengaja mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara yang salah, dengan cara yang diharamkan di dalam syariat. Lebih-lebih lagi kalau kita berniaga, urusan berniaga kita, tuan-tuan dirahmati Allah, menipu dan sebagainya. Allahu Rabbi, minta lindung daripada Allah supaya kita tergolong di dalam kelakuan ataupun perbuatan ini. Allahumma amin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah. Baik, yang terakhir sekali tuan-tuan dirahmati Allah, jalan kita membincangkan tentang dosa ini ataupun perbuatan ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadisnya, pedagang dan pembeli kedua-duanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para pedagang dan cara yang harus ditempuhnya guna memperolehi keuntungan yang banyak lagi halal. Ya, orang yang berniaga, tuan-tuan dirahmati Allah, ya, kerana orang yang berniaga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, sumber rezeki di atas dunia ini besarnya daripada berniaga. Ya, kalau kita lihat sendiri tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berniaga. Ya, Abdul Rahman bin Auf juga berniaga. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang lain juga berniaga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga yang mana bermula daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu sebagai seorang peniaga yang berjaya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengusahakan perniagaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang berniaga ini adalah di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peniaga yang bagaimana? Yang mana yang jujur di dalam perniagaannya. Ya, jujur di dalam dia berniaga. Dia akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tekankan kepada peniaga ini, tuan-tuan dirahmati Allah, yang mana Rasulullah sebut, ya, menjelaskan kepada para pedagang ataupun peniaga cara-cara yang harus ditempuh
guna memperolehi keuntungan yang banyak lagi halal dan menjauhi segala apa yang boleh menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang dan pembeli kedua-duanya boleh memilih selagi belum berpisah. Apabila kedua-duanya jujur dan terang-terangan, maka jual belinya akan diberkati, dan apabila keduanya tidak mahu berterus terang serta bohong, maka jual belinya tidak diberkati. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kita berniaga perlu ada kejujuran. Ya, perlu ada kejujuran untuk kita mendapat keberkatan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berniaga saja, begitu juga dalam kita bekerja. Dalam kita bekerja, pastikan ya tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja, ya amanah kita sebagai seorang pekerja, tuan-tuan dirahmati Allah, ini perlu ada di dalam diri kita. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya apa yang kita bincangkan pada malam ini, perkongsian pada malam ini memberikan kefahaman kepada diri saya sendiri, khususnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kepada tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja, ampun maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu adalah kelemahan pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah kita akan bincangkan dosa yang seterusnya di dalam kita bermuamalah dengan urusan kita dengan manusia, iaitu perbuatan ataupun dosa menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.